Persidangan Dewan Negara yang merupakan mesyuarat kedua bagi penggal kedua Parlimen ke-15. Dan hari ini sudah masuk hari ketiga iaitu 22 Jun persidangan Dewan Negara di mana persidangan Dewan Negara akan bersambung sehingga 27 Jun akan datang. Dan ini adalah sedikit informasi berkaitan tentang apa yang berlaku di Dewan Negara semalam. Dan kalau boleh saya kongsikan, Dewan Negara semalam telah meluluskan satu lagi rang undang-undang berkaitan pemansuhan kesalahan cubaan bunuh diri dan sekaligus ini menyaksikan proses pindaan undang-undang bagi menjenayahkan cubaan bunuh diri di peringkat Parlimen telah pun selesai. Dan rang undang-undang itu ialah rang undang-undang kesihatan mental pindaan 2023 yang antara lain bertujuan untuk memberi kuasa kepada pegawai intervensi krisis untuk melakukan penyelamatan terhadap individu yang cuba untuk membunuh diri. Dan juga pada 20 Jun lalu, dua rang undang-undang berkaitan dengan rang undang-undang Kanun Kesesaan Pindaan nombor 2 2023 dan juga rang undang-undang Kanun Tata Cara Jenayah pindaan nombor 2 2023 turut diluluskan di Dewan Negara. Dan selain itu saudara, apa lagi yang berlaku di Dewan Negara semalam berkaitan dengan rang undang-undang ataupun RUU Suruhanjaya Koperasi Malaysia pindaan 2023 yang bertujuan untuk memantapkan badan penyelia berkenaan melalui penstrukturan semula dan juga pewujudan jawatan utama juga diluluskan di Dewan Negara. Dan RUU itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewan Benedict. Dan ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan, beliau berkata bahawa pembahagian kuasa, lantikan dan juga penyusunan semula pejawatan akan juga dilaksanakan. Dan selain itu juga, untuk maklumat anda, 136 kes pegawai imigresen terlibat dengan jenayah dan juga salah laku. Di mana kalau kita lihat di sini, 136 kes melibatkan pegawai imigresen telah pun diselesai ataupun disiasat dan didapati melakukan kesalahan jenayah dan salah laku melibatkan proses kemasukan warga asing ke Malaysia. Baik saudara, selain di TV1 dan juga di saluran berita RTM, jangan lupa juga saksikan kami di rtmparlimen.rtm.gov.my dan juga anda boleh muat turun mudah aplikasi RTM klik ke telefon anda di App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Dan saudara, mengikut aturan urusan mesyuarat kali ini, kalau kita boleh saksikan, dimulakan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di mana kalau kita lihat daripada Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dia menyatakan secara terperinci berkenaan mekanisme kerajaan mengenai pelaksanaan stesen minyak tanpa subsidi. Dan sekali lagi, selain di TV1 juga di saluran berita RTM, jangan lupa untuk saksikan kami di rtmparlimen.rtm.gov.my dan juga anda boleh saksikan di rtmklik.rtm.gov.my palang RTM Parlimen. Dan selain itu juga, soalan yang akan diajukan oleh Senator Tan Sri Haji Muhammad Fadmi bin C. Saleh yang meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan berapakah statistik semasa penglibatan wanita bagi jawatan utama kerajaan dan juga selaku pembuat keputusan untuk sektor swasta serta apakah hala tuju baharu bagi merapatkan jurang gender dalam kerjaya utama. Dan selain itu juga, soalan diajukan oleh Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan anda boleh saksikan selepas ini dan kami bawakan perhatian anda ke persidangan Dewan Negara sekarang. Silakan. Pertanyaan bagi jawab lisan. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Hussein bin Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 1. Wakil Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Haji Hussein bin Ismail di atas soalan tersebut. Dan saya kira ini merupakan satu soalan yang amat penting untuk kita sebagai ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini memahami dengan teliti masalah yang dipersoalkan ini. Yang Dipertua, Tuan Dipertua, saya ingin memaklumkan bahawa pada tahun 2022 sejumlah 91 bilion diperuntukkan untuk subsidi, keseluruhan subsidi. Di dalam daripada jumlah tersebut, lebih kurang 1/3, lebih kurang 30 bilion ringgit Malaysia ialah untuk subsidi bahan bakar. Jadi banyak lebih kurang 30 bilion subsidi bahan bakar. Jadi bahan bakar ini pula
mempengaruhi kos pengeluaran dan kos pengedaran. Jadi dia mempengaruhi kos sara hidup, harga barang dan kos sara hidup. Jadi amat relevan soalan ini. Dan satu lagi kita ambil berat juga berkenaan dengan ketirisan berkaitan dengan subsidi minyak yang subsidi ini ya. Jadi Tuan Di-Pertua, saya ingin kongsi kepada Dewan Yang Mulia ini garis masa berkenaan dengan dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Sebelum Oktober 2011 Tuan Di-Pertua, kita tidak ada kawalan. Langsung tak ada kawalan ya. Selepas Oktober 2011, kita memperkenalkan satu dasar di mana tidak boleh dibina stesen minyak yang baru dalam jarak 25 km dari sempadan. Ya, kita mengeluarkan arahan yang begitu. Itu Oktober 2011 selepas itu. Akan tetapi pada 17 Jun 2022 kita mengeluarkan arahan pengawal bekalan di mana dengan arahan tersebut kita ke pihak kerajaan mengeluarkan arahan bahawa dilarang jual petrol RON 95 kepada semua kenderaan asing. Tadi kita tak bagi banner je. Sekarang kita arah tak boleh. RON 95 semua kenderaan tak boleh beli. Kalau kenderaan plate asing RON 97 boleh beli. Kalau nak beli diesel tidak boleh lebih daripada 20 liter. Itu arahan pengawal bekalan. Kemudian kita juga pastikan tidak boleh menjual dengan guna tong-tong drum, tong plastik kecuali mendapat kebenaran bertulis. Jadi itu cara kita mengawal bekalan. Akan tetapi, Tuan Ketua, kalau bagi saya explain sedikit lagi apa yang kerajaan pada hari ini buat di mana kita liberalisasikan. Pada bulan Februari 2023, dulu kita kawal ya. Sekarang kita liberalize di mana kita buat pilot project di Perlis di 2 tempat kita jual minyak tanpa subsidi. Kita jual minyak tanpa subsidi di 2 stesen, satu di Wang Kelian dan satu di Padang Besar sebagai pilot project. Jadi kita dapati, ini menarik ya, sebab sebelum ni kita kawal, sekarang ni kita jual. Tapi kita jual tanpa subsidi dan kita kata plate asing mesti beli dekat sini. Ya. Dan kita tak mungkinlah kita ada penguat kuasa kita 24 jam untuk kawal. Tapi daripada dapatan yang kita ada, dalam 2 bulan yang pertama, kita dapati bahawa ada penurunan jualan minyak diesel di stesen yang bersubsidi. Dan juga minyak RON 95 di stesen yang bersubsidi. Jumlah jimatan dia, ya, 1.77 million di minyak diesel bersubsidi dan di RON 95 3.98 juta ringgit diselamatkan. Dan di masa yang sama kita lihat bahawa di stesen minyak tanpa subsidi itu ada peningkatan jualan dari segi diesel dan juga dari segi RON 95. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini kenderaan asing itu regulate. Mereka self-regulatory dengan izin tertentu. Kerana apa? Kerana harga bahan bakar di Thailand lebih mahal. Jadi macam mana pun mereka datang dan beli di negara kita. Jadi ini dasar yang liberal tapi ia sebenarnya menyelamatkan ketirisan. Ini kita nak kongsilah apa yang kerajaan buat. Di masa yang sama saya nak kongsi juga kita ada buat Obstiris lah. Sepanjang Obstiris dilaksanakan pada 1 Mac hingga 31 Mei, kita telah melaksanakan 6,571 pemeriksaan, 221 kes, 118 kes serahan agensi, rampasan 2.48 juta liter dan nilai rampasan 5.41 juta ringgit. Tangkapan 198. Jadi itu semua mekanisme yang dijalankan oleh kerajaan pada hari ini untuk mengawal kita ketirisan dari segi subsidi bahan bakar kita. Terima kasih Tuan Ketua. Untung rakyat Malaysia. Orang Thai kena beli minyak lebih mahal daripada kita walaupun kita ada subsidi. Soalan tambahan? Lebih? Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Apakah maksudnya minyak bersubsidi dan tidak bersubsidi? Tidak bersubsidi itu hanya di sempadan Thailand. Berlakuan sekejap. Ada sikit ambil nafas.
Perlakuan jualan minyak bersubsidi dan tak bersubsidi ini berlaku di pelbagai sempadan negara, terutama sekali di lautan. Macam mana kita nak kontrol jualan minyak tak bersubsidi ini selain daripada di sempadan Thailand maupun di sempadan Indonesia, apatah lagi yang di tengah lautan. Itu yang sangat serius yang saya nampak. Yang keduanya, bila berlaku perkara ini hanya khusus untuk ataupun kereta pelik luar saja. Stesen itu wujud ataupun pam itu wujud hanya untuk pemunya pelik luar saja. Terus pada soalan YB. Itu tambahan penjelasan saja. Itu dah 2 soalan. Terima kasih. Soalan tambahan. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator Yusin. Sebenarnya kita mengawal kesemua sempadan. Kita mengawal sempadan Perlis, Kedah, Kelantan, Perak dan Sarawak. Ya. Berkenaan dengan perairan pula, ianya di dalam kawasan kata-kata yang kalau nelayan dan sebagainya itu, kita bekerjasama dengan agensi penguatkuasa yang lain ya untuk melaksanakan penguatkuasaan. Jadi bagi pihak KPDN, apa yang dalam lingkungan kami boleh kawal. Berkenaan dengan soalan apa maksud subsidi tidak subsidi. RON 97 tak ada subsidi. RON 95 ada subsidi, diesel ada subsidi. Ini untuk kegunaan rakyat Malaysia. Kalau rakyat Malaysia nak guna RON 97, itu tak ada subsidi, Yang Berhormat Senator. Ya. Jadi kalau ada subsidi ini, kenderaan asing beli, rugilah kita. Itu hak rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang bayar subsidi itu daripada pembayar cukai. Jadi takkan kita nak benarkan pelit kereta asing ya untuk membeli. Tapi saya nak beritahulah Tuan Yang Ketua bahawa kadang-kadang adalah mereka ni kreatif. Mereka guna kenderaan Malaysia, mereka beli juga yang bersubsidi, mereka bawa keluar dan jual di sana. Tapi itu juga kita dapat tangkap ya. Kita dalam obstiris kita itu kita hati-hati tentang perkara tersebut. Jadi maksudnya kita ambil berat berkenaan dengan subsidi ini kerana subsidi ini milik rakyat dan wang rakyat digunakan untuk membayar subsidi itu daripada pembayar cukai. Jadi harus kita jaga betul-betul, jangan bagi tiris dan sebagainya. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan tambahan. Kiri kanan. Kanan. Datuk Dominic dulu. Terima kasih Yang di-Pertua. Memang petrol bersubsidi oleh pemandu negara jiran memang adalah satu topik yang hangat dibicarakan. Dan baru-baru saja 2 hari lepas orang Singaporean datang ke Johor Bahru, dia isi petrol itu di tong dan bahawa memanglah keterlaluan dan bertindak ganas jika ditegur. So mohon Timbalan Menteri jelaskan apakah tindakan yang pernah atau sedang diambil ke atas mereka yang disabit bersalah. Dan juga mohon kalau perlu secara bertulis jumlah sabitan yang telah dilakukan ke atas kenderaan asing bagi tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Dominic. Memang betul kita punya kes yang begitu kerana yang minyak bersubsidi ini memang jauh lebih murah daripada minyak tidak bersubsidi, dan kalau minyak tidak bersubsidi pun lebih murah daripada minyak di negara mereka. Saya bagi contoh ya, Thailand ya. Kalau di Perlis ni, kalau diesel di Thailand RM4.76 1 liter. Tidak subsidi kita RM2.95. Subsidi kita RM2.15. Jadi masih berbaloi lagi mereka ambil yang di negara kita, ambil risiko pula tu untuk menyelundup ya. Jadi berkenaan dengan tindakan kes saya ada tapi panjang, saya akan beri secara bertulis. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Mohd Menteri. Boleh soalan saya penting. Pandangan dari Sarawak ya? Ya. Baik. Saya Ya, terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Minyak bersubsidi ini sangat penting bukan sahaja di sempadan tetapi juga ke pedalaman, kerana saya percaya untuk penghantaran ke pedalaman ini mungkin menelan kos. Jadi apakah mekanisme kawalan yang dibuat oleh kerajaan untuk mengawal ketirisan di pedalaman, kerana banyak komplain ataupun aduan tentang ketidakcukupan bekalan minyak bersubsidi ini ke pedalaman. Terima kasih. Menteri.
Terima kasih Tuan Tua. Ini satu soalan yang amat relevan dan memang sesuatu yang kami pun sedang apa orang kata tak tidur malam lah fikir berkenaan dengan ekonomi sempadan ini. Di Sarawak dan Sabah, kos bukan saja dari segi ketirisan yang berhormat Abun, dia dari segi transport juga. Sebab dia jauh ke pendalaman, maka apa orang kata pengeluar minyak ini harus mengeluarkan kos yang tinggi untuk membawa minyak itu ke pendalaman. Jadi sekarang ini, semalam pun mesyuarat kabinet membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita boleh memberi insentif kepada apa orang kata oil companies supaya boleh membantu mereka mengawal harga minyak di pendalaman Sabah dan Sarawak. Terima kasih Tuan Tua. Terima kasih Ibu Menteri. Sekarang saya jemput Tan Sri Haji Muhammad Fatimi bin Cik Saleh. Yang berhormat Datuk Seri Yang Bertua, pertamanya saya ucap tahniah di atas pelantikan, tak sempat lagi baru ni. Soalan saya nombor 2. Ibu Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator yang bertanya. Untuk makluman, sehingga bulan Disember 2022, statistik oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menunjukkan statistik wanita di peringkat pengurusan tertinggi dalam sektor perkhidmatan awam adalah sejumlah 38.8%. Sementara itu, sehingga bulan Disember 2022 juga, statistik wanita sebagai ahli lembaga pengarah di syarikat tersenarai awam ataupun PLC dan syarikat berkaitan kerajaan JLC adalah seperti berikut. 21% atau 204 buah syarikat daripada 979 buah syarikat PLC telah pun mempunyai sekurang-kurangnya 30% wanita di kalangan ahli lembaga pengarah mereka. Dan yang kedua, 24% daripada syarikat JLC telah mempunyai sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat yang sama. Pada masa yang sama, Tuan Yang Dipertua, nisbah bilangan wanita di peringkat tertinggi iaitu barisan kepimpinan utama seperti mana jawatan ketua pegawai eksekutif, ketua pegawai kewangan, ketua pegawai teknikal dan ketua pegawai operasi di syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat tersenarai awam telah pun melepasi sasaran sekurang-kurangnya 30%. Walaupun di peringkat 100 syarikat tersenarai awam teratas masih belum mencapai 30%, tetapi saya boleh katakan kalau kita buat perbandingan daripada tahun 2016, iaitu hanya berada pada kadar 14% PLC, tetapi pada 1 April 2023 kita telah pun meningkat kepada 29.7%, iaitu kurang 2 kerusi untuk mencapai sasaran 30%. Ini adalah hasil daripada inisiatif Suruhanjaya Security yang telah pun menambah baik Kod Tadbir Urusan Korporat Malaysia pada tahun 2021, di mana semua syarikat senarai awam telah diwajibkan untuk melantik sekurang-kurangnya seorang ahli lembaga pengarah daripada kalangan wanita. Dan inisiatif ini telah berkuat kuasa pada 1 September 2022 bagi syarikat bermodal besar dan pada 1 Jun 2023 bagi syarikat yang tersenarai yang lain-lain lagi. Tuan Yang Dipertua, kerajaan telah menggariskan dan melaksanakan pelbagai strategi untuk menyokong usaha mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuatan keputusan. Dan ini merangkumi 3 cabang utama, iaitu yang pertama, penambahbaikan perundangan dan dasar untuk menyediakan persekitaran yang selamat dan juga kondusif untuk wanita. Yang kedua, menyediakan ekosistem yang menyokong penglibatan wanita. Dan yang ketiga, menyediakan peluang dan akses kepada latihan bagi meningkatkan kesedaran serta kolaborasi bersama pelbagai pemegang taruh. Di samping itu, Tuan Yang Dipertua, Jabatan Pembangunan Wanita di peringkat di bawah KPWKM juga telah mengadakan program-program pemerkasaan gender dan kepimpinan wanita berkejaya serta program pemerkasaan gender dan kepimpinan wanita muda di seluruh negara. Pada masa yang sama, KPWKM juga bekerjasama erat dengan universiti dan juga pelbagai NGO untuk kita memberikan latihan, pelbagai latihan memperkasakan wanita dengan kemahiran dan supaya lebih berdaya tahan dan juga bersaing di peringkat yang lebih formal. Terima kasih. Soalan tambahan, Tan Sri Fatmi. Datuk Seri Yang Bertua, terima kasih di atas jawapan dan saya ucap tahniah kepada Kementerian Wanita yang telah nampaknya mencapai sasaran 30% di semua peringkat. Cuma saya lihat Datuk Seri Pentua, kalau di sekolah-sekolah ni banyak pelajar-pelajar yang cemerlang adalah kalangan perempuan.
pelajar-pelajar perempuan berbanding pelajar lelaki. Kalau kita bagi award, anugerah, selalunya yang cemerlang ni perempuan. Okey. Adakah kemungkinan di masa akan datang kedudukan wanita di jawatan-jawatan yang pembuat dasar, pembuat keputusan akan melebihi ataupun jurang antara lelaki dan wanita ini jauh melebihi daripada lelaki untuk wanita. Dan adakah itu kemungkinan dan apakah kesannya bukan pada lelaki, kepada negara ni semua. Itu saya punya kerisauan, takut tidak ada balance tu. Sebab nampaknya Kementerian Wanita ini begitu bersungguh-sungguh hingga mencapai melebihi 30% kedudukan wanita hari ini. Dan ia mungkin pergi sampai Tan Sri, 60%. Soalan Tan Sri. Itulah soalannya. Okey. Sahabat pun kacau lah. Ini sesi soalan Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, saya kira kegusaran daripada Yang Berhormat Senator itu adalah agak awal untuk kita responkan, tetapi melihat kepada negara-negara maju di luar sana, ada juga negara-negara yang sebenarnya telah memperkasakan wanitanya sehingga ke 68% dan dia tidak memberikan apa-apa kesan kepada pembangunan masyarakat dan juga di peringkat negara. Dan kajian di peringkat World Economic Forum menunjukkan mana-mana negara yang berjaya memperkasakan wanitanya akan berupaya lebih maju. Jadi saya kira kerisauan itu perlu diketepikan buat masa ini. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Bagi wanita lah tanya. Tu, Tuan Zuraina. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Latihan yang YB Menteri latihan telah diberikan untuk memperkasakan wanita dan banyak latihan-latihan ini akan terus diberikan. Bagi saya, boleh tak kementerian melihat kepada latihan terhadap kesaksamaan wanita dan lelaki ini, gender equality. Kita tidak meminta kelebihan tetapi kesaksamaan, dan kaum lelaki perlu sedar bahawa wanita adalah setaraf dengan mereka di dalam pekerjaan. Jadi latihan untuk mencelikkan mata gender lelaki ini. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, kesaksamaan gender adalah memberi maksud pemberian yang adil, peluang dan juga keadilan diberikan kepada kedua-dua gender, lelaki dan perempuan. Dia bukan ada melebihkan kepada gender-gender tertentu. Dan di peringkat kementerian, di peringkat kerajaan juga di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, kita telah pun melalui rancangan Malaysia ke-12, kita telah mewujudkan gender focal point dan juga gender focal team di setiap kementerian dan agensi kerajaan untuk perancangan dan pemantauan serta penilaian bagi setiap dasar perundangan dan program yang dilaksanakan di setiap kementerian dan juga agensi mengambil kira perspektif gender. Dan untuk kita memberikan empowerment bukan sahaja kepada wanita dan juga kepada lelaki itu sendiri dan kepada semua peringkat umur dan kepada setiap latar belakang masyarakat kita, itu diberikan perhatian oleh Kementerian Wanita, insya-Allah. Terima kasih. Saya jemput Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri. Soalan mudah, jawapan susah. Soalan nombor 3. Pak Menteri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Hajat di hati mencari bidadari, pergi mencari di pekan sehari. Tahniah diucap buat Datuk Timbalan Speaker daripada kami warga Mosti. Ini pendekatan yang baru dari Menteri. Jawapannya. Okey. Datuk Timbalan Speaker, izinkan saya untuk menjawab bersekali soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli dan juga YB Senator Datuk Dr. Nelson anak lelaki Renganatan mengenai peranan dan pendekatan Mosti untuk meningkatkan minat pelajar dalam pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM di negara ini.
Untuk makluman ahli yang berhormat, selari dengan usaha merakyatkan sains dan menginsankan teknologi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun MOSTI melalui agensi di bawahnya sedang giat menjalankan pelbagai aktiviti dan program bersifat pendidikan bukan formal yang bertujuan untuk menggalakkan penglibatan orang awam khususnya pelajar-pelajar sekolah dalam bidang sains, teknologi dan inovasi. MOSTI telah dan sedang merancang beberapa program yang berfokus secara berterusan yang melibatkan pelajar sekolah serta orang ramai untuk meningkatkan minat, kefahaman dan pendekatan sains. Antaranya ialah Minggu Sains Negara, Malaysia Techlimpics, National Science Challenge, Drone Challenge, National Tinkering Challenge, Remote Control Jet, National Space Challenge, Ruang Daya Cipta dan program Outreach dengan izin. Di seluruh negara bagi mendekati sekolah-sekolah khususnya di luar bandar dan kawasan pedalaman dengan membawa pengalaman sesebuah pusat sains dan planetarium kepada masyarakat di kawasan desa. Bermula pada tahun 2018, MOSTI telah menganjurkan Minggu Sains Negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesedaran, menanamkan minat dan membudayakan sains, teknologi dan inovasi terhadap semua lapisan masyarakat, khususnya golongan pelajar dalam kehidupan seharian. Sejak pelaksanaannya, Minggu Sains Negara mencatat jumlah kehadiran pengunjung seramai 6.41 juta orang meliputi pelbagai peringkat umur. Minggu Sains Negara akan diteruskan sebagai acara tahunan yang dilaksanakan dengan kolaborasi kerajaan negeri, institusi pengajian tinggi, badan bukan kerajaan dan pemain industri di setiap negeri menerusi pengisian program dan aktiviti secara fizikal dan secara maya. Malaysia Techlimpics pula adalah inisiatif terkini MOSTI bagi merangsang minat belia khususnya pelajar sekolah menengah dan IPT terhadap bidang STEM secara pembelajaran tidak formal berkonsepkan pertandingan. Program ini juga sebagai langkah siap siaga golongan belia untuk memainkan peranan sebagai pelengkap kepada agenda STEM negara dan seterusnya memacu revolusi industri keempat. Pada tahun 2022, Malaysia Techlimpics telah berjaya mencatatkan penyertaan seramai 1.03 juta orang. Bagi tahun ini, program ini dirancang pelaksanaannya mulai bulan Julai dengan pelbagai penambahbaikan program menggunakan pengaplikasian teknologi terkini. MOSTI turut menggerakkan inisiatif Ruang Daya Cipta atau RDC di daerah terpilih seluruh negara yang sehingga kini telah menjangkau 15,000 penduduk luar bandar. RDC dibangunkan untuk memberi peluang dan pendedahan kepada golongan komuniti terutamanya kalangan pelajar, belia, usahawan PKS dan orang awam di luar bandar untuk memperolehi ilmu, pengetahuan serta menggunakan peralatan teknologi berasaskan elemen sains, teknologi, inovasi dan ekonomi. Ada 2 perenggan lagi. Datuk Timbalan Speaker, sekiranya diizinkan saya akan menghabiskan. Terima kasih sebab ini jawapan saya yang pertama dalam mesyuarat kali ini, Timbalan Speaker. RDC dilengkapi dengan kemudahan seperti makmal reka bentuk, makmal komputer, sudut inovasi, studio digital dan ruang latihan yang boleh digunakan secara percuma. Sehingga kini sebanyak 10 buah RDC telah dibangunkan manakala pada tahun ini mesti mensasarkan sebanyak 10 buah RDC lagi yang baru yang akan dibangunkan. Usaha mempromosikan STEM di kalangan pelajar diteruskan dengan pelaksanaan National Science Challenge iaitu pertandingan sains kebangsaan bagi pelajar tingkatan 1 hingga ke 4. Matlamat NSC adalah bagi memupuk minat, mewujudkan kesedaran sekaligus menyemai semangat pelajar untuk melanjutkan pelajaran dan kerjaya dalam bidang STEM. Melalui NSC, pelajar boleh menyediakan penyelesaian praktikal kepada pelbagai isu dengan menggunakan pakai ilmu yang mereka pelajari secara kreatif. Dan pada tahun 2022, NSC merekodkan penglibatan sejumlah 11,685 pelajar daripada 412 sekolah dengan 70 buah sekolah daripada kawasan luar bandar.
selaras dengan usaha-usaha yang dilaksanakan, MOSTI juga dengan Kementerian Pendidikan Malaysia sedang meneliti penubuhan sebuah jawatan kuasa ataupun pasukan khas yang bertujuan untuk memantapkan lagi penyelarasan pendidikan STEM di negara ini, yang di mana butir selanjutnya akan diumumkan dalam masa terdekat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih soalan tambahan Dr. Hatta. Jangan lupa ya, ini kali pertama Menteri menjawab dalam Dewan Negara. Terima kasih. Ini kali pertama saya menyoal. Baik, teruskan. Terima kasih Menteri atas jawapan yang sangat komprehensif. Suatu bidang yang membuka ruang inovasi. Ada ilmu-ilmu di sekolah, di universiti, tak ada ruang inovasi sebab ilmu itu sudah padat dah lama ya. Tapi STEM boleh. Saya nak bertanya sama ada ruang dalam takbiran kerajaan ini untuk membawa syarikat-syarikat yang terlibat dengan industri sains teknologi ini mengemukakan bantuan dan juga ruang untuk sama-sama mengambil bahagian melatih, mendidik, meyakinkan anak-anak muda kita kepada STEM ini, termasuk juga syarikat-syarikat MNC yang ada dalam negara kita yang terlibat, supaya ruang itu bukan hanya dilakukan oleh pihak kerajaan tetapi juga sebagai social corporate responsibility. Terima kasih. Wakil Menteri. Terima kasih soalan daripada Yang Berhormat Senator. Ya, kita mengalu-alukan untuk bekerjasama dengan pihak industri termasuknya syarikat-syarikat sebab matlamat kita sebenarnya untuk memberikan pendidikan dalam bidang STEM ini bukan semata-mata bagi bidang teori ataupun untuk lulus dalam peperiksaan. Tetapi kita kena pastikan bahawa pelajar-pelajar ataupun graduan dalam bidang STEM ini dia boleh dikatakan industry ready. Dia telah disediakan untuk berebut dan bersaing untuk mengambil peluang-peluang pekerjaan yang ada, khususnya dalam dasar yang amat berhormat Perdana Menteri sekarang, di mana kita sedang membawa lebih banyak pelabur-pelabur MNC. Contoh yang baru-baru diumumkan Amazon Web Services, Tesla dan sebagainya. Mereka dan MNC ini mereka memerlukan tenaga kerja yang lebih berkemahiran tinggi. Jadi di dalam apapun kerjasama MOSTI dengan KPM untuk kita memastikan konten pembelajaran ini supaya kita melahirkan graduan dalam bidang STEM, dia boleh memenuhi permintaan pasaran nanti. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan saya. Dr. Nelson, you ada soalan naik nanti? Ya, saya ada soalan. Apa, saya akan bagi you naik nanti. Bagi peluang pada Datuk ni di belakang. Okey, boleh. Datuk, silakan. Okey. Setiap tahun Kementerian belanja berpuluh juta untuk pembangunan teknologi dan inovasi produk-produk tempatan. Yang pertama, sejauh mana inovasi dan pembangunan teknologi yang telah dihasilkan berjaya dipasarkan? Dan yang kedua, apakah tindakan yang telah diambil oleh kementerian untuk memastikan produk yang dihasilkan berjaya menembusi pasaran antarabangsa serta mampu bersaing dengan produk-produk lain di pasaran? Terima kasih. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Satu soalan yang sangat menarik sebab sekiranya ada inovasi ataupun ciptaan sampai ke peringkat komuniti, kita kena pastikan bahawa inovasi atau ciptaan itu dia ada potensi pengkomersialan. Barulah ada nilai ekonomi dia. Dan kementerian mesti kita sadar ini. Dan kita ada beberapa program contoh tahun pengkomersialan Malaysia ataupun Malaysia Commercial Year, di mana kita setakat ini telah membantu sebanyak 474 produk dengan hasil jualan sebanyak 540 juta ringgit. Dalam program tahun pengkomersialan ini, kita memberi pelbagai bantuan dan juga intervensi dan fasilitasi seperti pendanaan perniagaan, bengkel due diligence, sesi coaching, business pitching, teknologi preview dan juga platform untuk mempamerkan produk tersebut. Di dalam bengkel due diligence, kita lebih lagi mendalam untuk mengkaji apakah jenis bantuan yang kita boleh bagi kepada produk tersebut. Sebagai contoh, pemfailan harta intelek ataupun intellectual property filing, penjenamaan, pembungkusan, pemasaran dan pensijilan. Jadi untuk soalan bahagian kedua yang ditanyakan oleh YB Senator, bagaimana kita boleh bantu produk-produk ini untuk bersaing di peringkat global,
MCY juga ada program yang dinamakan MCY Goes Global, di mana kita mempergiatkan lagi usaha untuk membantu produk dan teknologi hasil R&D tempatan negara untuk menembusi pasaran antarabangsa melalui satu fasiliti yang dinamakan Technology Readiness Level untuk kita pastikan produk kita juga dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Habib Menteri. Saya jemput Datuk Seri Hajah Surainah binti Musa. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Nombor Habib Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12 telah menggariskan bahawa semakan kategori kumpulan pendapatan akan mengambil kira antaranya perubahan struktur pendapatan dan pembelanjaan kos sara hidup, demografi serta lokasi isi rumah. Dalam hubungan ini, kerajaan telah mengumumkan untuk beralih daripada pemberian subsidi menyeluruh dan menggunakan pendekatan berdasarkan kumpulan pendapatan B40, M40 dan T20 kepada pendekatan yang lebih bersasar seperti yang menggunakan pendapatan boleh belanja bersih isi rumah. Pendekatan ini dilihat lebih menggambarkan realiti semasa dan kemampuan belanja rakyat. Penumbuhan pengkalan data utama atau PADU akan membantu program dan inisiatif kerajaan yang lebih bersasar. PADU akan mengintegrasikan pangkalan-pangkalan data kerajaan termasuk sumbangan tunai rahmah, e-kasih, bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan yang berkaitan secara berpusat. PADU akan mengandungi profil maklumat individu dan isi rumah rakyat Malaysia. Di samping itu, PADU juga akan merangkumi pemboleh ubah seperti demografi, pekerjaan, pendapatan, status orang kurang upaya OKU, lokasi dan negeri serta rekod-rekod lain yang berkaitan sebagai rujukan yang sahih untuk pelaksanaan subsidi bersasar. Pelaksanaan subsidi bersasar ini akan dilaksanakan secara berfasa. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya menyambut baik kenyataan Wakil Menteri bahawa penyasaran subsidi akan menggunakan net disposable income sesebuah isi rumah. Ya. Akan tetapi bagaimanakah perkara ini akan dilaksanakan? Satu. Yang kedua, apakah cara net disposable income dengan izin ini akan ditentukan atau akan disahkan? Saya khawatir bahawa perkara ini akan menjadi terlalu kompleks dan akan berlaku golongan yang mungkin tidak mendapat bantuan disebabkan mereka tidak boleh membuktikan bahawa net disposable income mereka ini rendah dan dokumen yang dirujuk oleh PADU ya belum dikemaskinikan. Terima kasih. Habib Menteri. Untuk memahami secara mendalam, pengkalan-pengkalan data melibatkan agensi yang berikut. Okay. Seperti antaranya adalah pertama, maklumat asas individu dan lokasi. Merangkumi data daripada Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kedua, maklumat pendidikan antaranya meliputi Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Ketiga, maklumat jenis kediaman melibatkan data daripada pihak berkuasa tempatan, banci penduduk dan perumahan dan tenaga nasional berhad. Keempat, maklumat pekerjaan merangkumi kumpulan wang simpanan pekerja Pertubuhan Keselamatan Sosial, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Jabatan Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kelima, maklumat pendapatan melibatkan LHDN, KWSP, Perkeso, JPA, Kumpulan Wang Pesara, Jabatan Akauntan Negara Malaysia. Kemudian, maklumat orang kurang upaya merangkumi Sistem Maklumat Orang Kurang Upaya SMOKU dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan terakhir, maklumat penerima bantuan diperolehi daripada Majlis Perlindungan Sosial Malaysia. Jadi dari kumpulan yang ni, maklumat tu akan diproseskan bersama sistem API dan kemudian ia akan dimasukkan ke dalam National Data Hub dan diberikan kepada actionable analysis kepada sektor awam. Kemudian InsyaAllah dengan permulaan yang tu akan
Tapi sekali lagi untuk kegunaan insya-Allah kepada NGO dan akademia. Jadi itulah antara yang dalam rancangan kita. Terima kasih. Soalan tambahan. Datuk Razali. Okay, terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya sebenarnya mengikuti rapat perpindahan pengkalan data. Yang ini satu formula baru yang diilhamkan oleh Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya, apakah pengkalan data utama ni, PADU, ada kaitan dengan pengkalan data Invoke, pengkalan data yang dibina oleh Invoke? Terima kasih. Pak Menteri. Mohon maaf saya tidak mempunyai maklumat yang ditanyakan tentang Evoke kerana ia masih dalam proses dan insya-Allah kita harapkan bahawa permulaan data padu ini akan bermula pada tahun baru. Wabil Rizali boleh tanya soalan itu akan datang bila dah siap. Terima kasih. Nanti data padu dia. Mesti sebelum siap kita tanya. Tak apa. Sebelum siap kena proses biar elok supaya tak jadi kerugian kepada negara. Baik boleh. Baik, dalam boleh buat dalam perbahasan undang-undang lain ataupun perbahasan ucapan yang di Pertuan Agong boleh masukkan sedikitkan. Tapi kena tunggu tahun depan lah. Sekarang saya jemput baby Tuan Aizia, anak lelaki Jacob. Terima kasih Tanpa Yang Dipertua. Sebelum saya kemukakan soalan nombor 5, saya ingin izinkan mohon satu permohonan kepada jasa baik Yang Dipertua. Sahabat saya yang berhormat Senator Dato' Yohanis yang berjalan kaki dengan masalah, saya mohon jasa baik Yang Dipertua pindahkan beliau ke tempat yang depan untuk memberi ruang selesa bagi beliau. Dengan ini saya kemukakan soalan nombor 5. Sekian, terima kasih. Itu nanti saya minta Setiausaha Dewan uruskan ya. Bagi Menteri. Pergi ke Kepekan mencari bidadari turun dari kayangan. Meminjam pantun dari Musti, tanya jua dari Kementerian Kewangan. Ini dah berjangkit ni. Setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Timbalan Yang Dipertua atas pelantikan yang saya rasa amat layak sekali. Tuan Yang Dipertua, pada masa ini kerajaan ada menyediakan pengecualian sepenuhnya ke atas cukai eksais kenderaan untuk semua individu OKU dan cacat fizikal yang berkeupayaan memandu dengan syarat-syarat seperti berikut. 1. Permohon berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. 2. Pemohon memiliki lesen memandu yang sah. 3. Kenderaan tidak boleh dijual atau ditukar milik sehingga tamat tempoh 5 tahun. 4. Pengecualian dan dengan kebenaran Kementerian Kewangan. Dan akhir sekali, pengecualian hanya dibenarkan untuk sebuah kenderaan bagi setiap 5 tahun. Sehubungan itu, Kementerian Kewangan tidak mempunyai rancangan pada masa ini untuk memberikan rebate pelepasan cukai kepada golongan OKU di dalam kategori B40 dan M40 bagi pembelian kenderaan bermotor untuk masa ini. Cadangan tersebut perlu diperhalusi dan dikaji secara menyeluruh. Dari aspek pelepasan cukai pendapatan, OKU di bawah kategori B40 dan M40 layak menikmati rebate pelepasan cukai pendapatan sebanyak RM400 bagi pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Selain itu, sebarang perbelanjaan membeli peralatan sokongan asas ke atas diri sendiri layak menuntut potongan cukai sebanyak RM6,000 dan potongan cukai tambahan sebanyak RM6,000 sekiranya berdaftar dengan JKM sebagai seorang yang kurang upaya. Secara keseluruhannya, terdapat 21 item pelepasan cukai kepada golongan OKU tertakluk kepada syarat-syarat dan kelayakan. Golongan OKU yang berada dalam kategori B40 besar kemungkinan mereka tidak dikenakan cukai setelah mengambil kira pelbagai pelepasan cukai dan rebate yang berkaitan. Justru, layangan cukai sedia ada dilihat memadai bagi meringankan beban golongan OKU bagi kategori B40 dan M40. Walau bagaimanapun, kerajaan akan sentiasa mengkaji dan menambah baik dasar percukaian sedia ada dari masa ke semasa seiring dengan persekitaran ekonomi. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, Baby Isaac. Terima kasih
Menteri yang jawab soalan. Bagaimana cukai jalan raya bagi OKU? Wakil Menteri. Setakat ini untuk jalan raya saya tidak ada, saya rasa dia akan perlu dijawab oleh JPJ bukan oleh Kementerian Kewangan. So mungkin saya akan minta pegawai JPJ untuk memberikan maklumat lanjut kepada YB Senator. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya jemput Profesor Datuk Seri Dr. Awang bin Sarian. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Soalan saya nombor 6. Ibu Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Dipertua, Akademi Seni, Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara merupakan sebuah institusi pengajian tinggi dalam bidang seni budaya dan warisan di bawah MOTEK. Permohonan pelajar baharu sesi akademik 2023-2024 bagi kesemua peringkat pengajian telah pun dibuka secara dalam talian bermula Februari 2023. Tarikh pendaftaran kemasukan pelajar sesi akademik 2023-2024 bagi pengajian asasi seni kreatif ialah 14 Ogos 2023, diploma dan ijazah sarjana muda 18 September 2023 dan ijazah sarjana dan ijazah kedoktoran ialah 25 September 2023. Pada masa ini, Aswara menawarkan sebanyak 26 program pengajian yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA bagi peringkat pengajian asasi seni kreatif, diploma ijazah sarjana muda dengan kepujian, ijazah sarjana seni kreatif dan juga ijazah kedoktoran seni kreatif. Bilangan enrolment semasa Aswara adalah seramai 1,164 pelajar dan Aswara telah melahirkan seramai 2,934 graduan dalam bidang seni budaya dan warisan. Sehingga Jun 2023, sebanyak 666 permohonan telah diterima dan kadar permohonan dijangka akan meningkat susulan pengumuman keputusan sijil peperiksaan Malaysia SPM baru-baru ini dan seiring dengan usaha-usaha promosi yang lain. Di samping tawaran program-program separuh masa, Aswara juga menawarkan program pembelajaran sepanjang hayat PSH yang merangkumi sijil seni tradisi Aswara SSTA dan sijil kemahiran Malaysia SKM. Aswara terus komited dalam menawarkan 30 pilihan kursus PSH dengan menyasarkan lebih ramai penyertaan dari kalangan orang awam, agensi dan jabatan bagi tahun 2023. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Dr. Awang. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan tambahan saya, dengan menyadari bahawa penting soal seni budaya dilestarikan, diperluas, sedarkah pihak kementerian bahawa walaupun telah disebut tadi, kian banyak jumlah masyarakat yang ingin mengikuti program-program seni budaya. Nah, isunya ialah atau soalan saya ialah, adakah kementerian berusaha untuk mendorong Aswara menambah menawarkan tambahan kursus-kursus yang relevan dan diminati, sebagai contoh bidang muzik dan teater yang akan mendorong masyarakat terlibat dalam lakonan drama TV, kerana sekarang ini tampaknya kursus khususnya untuk orang yang sedang bekerja terbatas pada seni tari dan multimedia. Terima kasih. Wakil Menteri. Terima kasih di atas soalan tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, kita sebenarnya ada menawarkan kursus ijazah sarjana muda teater dan juga ijazah sarjana muda penulisan. Dan kita sedar ramai yang mula tahu tentang peranan yang dimainkan oleh Aswara. Dan kita akan pastikan setiap perkara-perkara yang melibatkan kesenian dan juga kebudayaan itu sendiri dapat diperkasahkan lagi supaya ianya menjadi tonggak utama di negara kita untuk kita menggerakkan industri ini melalui Aswara itu sendiri juga. Dan untuk makluman Yang Berhormat Senator juga, memang kita ada fakulti penulisan kreatif dan filem. Jadi persoalan yang ditimbulkan tadi sebenarnya sudah
ada ditawarkan di Aswara. Cuma mungkin beberapa perkara yang perlu ditambah baik mengikut peredaran teknologi ataupun peredaran perkembangan industri itu sendiri. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan tambahan. Dekat je. Tuan Haji tadi dah mula dengan soalan. Tadi soalan yang asal. Kita bagi pecahan pada bagi saya lah. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, bagaimanakah keboleh pasaran graduan keluaran Aswara ini dan apakah mereka ini apabila tamat pengajian mendapat pekerjaan yang bersesuaian ataupun matching job dengan kelulusan mereka, maksudnya memperolehi pekerjaan berkaitan dalam industri pelancongan. Ya, terima kasih. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama saya akan jawab berkenaan dengan industri pelancongan. Aswara sebenarnya lebih memfokuskan aspek kesenian dan kebudayaan. Dari sudut pelancongan pula, ianya selalu bekerjasama dengan pihak JKKN, Jabatan Kesenian Negara. Dan setiap aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kebudayaan kesenian, dua agensi ini akan sering bekerjasama untuk memastikan produk yang ada di negara kita ini dapat ditonjolkan. Itu pertama. Keduanya berkenaan dengan usaha Aswara dalam meningkatkan keboleh pasaran graduan Aswara. Graduan Aswara sebenarnya mempunyai kedudukan tersendiri dalam industri kreatif, sama ada menjadi usahawan ataupun penggiat seni. Selain bekerja di sektor kerajaan dan swasta, Aswara telah melahirkan sebanyak 2,934 orang alumni yang turut menyumbang kepada pembangunan industri kreatif negara. Terkini graduan Aswara adalah sebanyak 320 orang dengan rekod keboleh pasaran